Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk hari ini kita akan masuk topik baru. Okay, kita ada topik carbon compound. Lepas tu kita ada satu lagi topik apa nama dia? Chemical for consumer. Lepas tu habis. So awak pun akan SPM tahun depan, lambat lagi. Okay. Jadi dengar betul-betul. Okay. Sebab topik ni dia tak susah. Dia memerlukan imagination yang tinggi. Okay, dan dia tak susah tapi dia banyak. Jadi banyak kena hafal. Okay, dan jangan lupa awak masih perlu membuat nota. Okay, teacher katakan habis satu topik buat nota. So sepatutnya awak dah ada nota redox, awak dah ada nota heat of thermochemistry. Jadi bila awak start je sekolah, bila teacher minta, awak jangan bagi alasan lah. Sebabnya awak dah berbulan-bulan duduk dekat rumah. So sepatutnya nota tu dah ada untuk awak buat. Okay. Alright. So siapa nak baca doa? Jam ni memang tak ada Faizuddin. Ahmad Faizuddin. Mana? Saya. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Okay, thank you. Jangan kejap bagi teacher seminit. Cepat sikit. Alright, okay, so teacher share screen. Okay, tengok kalau nampak ke tak nampak. Sekejap Alright, okay, nampak tak? Nampak tak screen teacher sekarang? Nampak. Nampak teacher. Alright. Okay, so untuk hari ni kita akan belajar carbon compound. Okay, carbon compound. Bila sebut carbon compound, you bayangkan apa? Sebahagian tu mestilah mempunyai Carbon. Mempunyai apa? Carbon. Okay, alright. So, untuk carbon compound, okay, dia sebenarnya benda yang ada carbon. Okay, benda yang sebatian yang mempunyai carbon lah actually. Alright. Okay, carbon ni just general knowledge untuk awak tahu je lah, dia punya introduction. Okay, carbon ni, ini adalah reason kenapa carbon tu unik. Unik maksudnya dia berbeza dengan elemen yang lain. Okay, satu sebab carbon dia boleh membentuk 4 covalent bond. Okay, 4 ikatan. Okay, dia boleh membentuk dengan hydrogen, oksigen, nitrogen, phosphorus and sulfur. Okay, dia boleh bonds covalently. Okay, and all ada non-metal kecuali dengan noble gas. Okay, carbon atoms join to form sama ada dia boleh membentuk satu rantaian yang panjang ataupun dia boleh membentuk satu cincin. Ni macam cincin lah dipanggil. Okay, cincin. Okay, so itu sebabnya carbon unik. Okay, lagi carbon boleh membentuk beberapa bond, multiple bond. Contoh dia dengan diri dia, okay, dengan carbon ataupun dengan oksigen ataupun dengan nitrogen. Okay, dia boleh membentuk carbon-carbon single bond, carbon-carbon double bond dan carbon-carbon triple bond. Sama ada dengan diri dia ataupun dengan oksigen ataupun dengan
nitrogen. Okay, so 3 ni je. Carbon, oksigen, nitrogen dia boleh membentuk multiple bonds. Apa maksud multiple bond? Dia boleh bentuk single, double ataupun triple bond. Alright. Okay. Many carbon compound exist in the form of isomer. Okay. So isomer tu apa? Okay, yang you dah belajar adalah isotop. Okay, isotop, definition of isotop adalah elements that have same proton number but different Neutron. number, kan? Proton number sama but different number of neutron number. Okay, itu adalah isotop. Okay, kalau isomer pula, dia adalah compound, dia sama molekular formula tapi dia berbeza structure. Contoh molekular formula dia adalah C4H8. So, dia ada 3 isomer. Bermakna dia boleh membentuk 3 struktur yang berbeza. Okay, contoh macam ni. Ni contoh. Nanti kita akan belajarlah isomer ni. Ni contoh dulu penerangan kenapa, apa maksud isomer. Okay, maksudnya ni, dia ada 3 structure yang berbeza. Tapi at the end, kalau awak kira balik, dia mesti dapat C4H8. Okay, so itu maksud dia same molecular formula but different structural formula. Ini adalah struktur dia lah, struktur yang berbeza. Jadi nama isomer dia pun akan berbeza. Nama general dia memang C4H8 ke 4, 5, 6, 7, 8 ni salah. Okay. Okay, nama general dia adalah butane. Okay, so kenapa ada nama lain kat sini? Okay, itu nama isomer kita panggil. Okay, nama based on dia punya struktur. Tapi generalnya kalau C4H8 dia memang butane. Okay, alright. So bila kita sebut pasal carbon compound, okay, carbon compound ni dia terbahagi kepada 2. Okay, carbon compound ni dia terbahagi kepada 2. Okay, so carbon compound ni adalah compound yang contains carbon. Okay. Sekejap. Kita write buka ni sekejap. Okay. Kalau sebut carbon compound, so what is carbon compound? Dia adalah compound yang mempunyai carbon. Okay. Dan selalunya dia ada elemen lain lah. Okay, this compound usually contain carbon and hydrogen. Okay, itu carbon compound. Okay, carbon compound ni dia terbahagi kepada 2. Bila kita pecahkan dia bahagi 2. Okay, dia terbahagi kepada, satu adalah kita panggil hydrocarbon. Satu lagi non-hydrocarbon. Okay, satu lagi hydrocarbon dengan non-hydrocarbon. Okay, so apa itu hydrocarbon, apa itu non-hydrocarbon? Okay, hydrocarbon adalah sama juga, dia adalah carbon compound yang dia hanya mempunyai carbon dengan hidrogen je dekat dalam elements dia. Yang dan compound dia hanya ada carbon dengan hidrogen je. Okay, tapi kalau non-hydrocarbon, dia ada carbon, dia ada hidrogen dan dia ada elements yang lain. Contohnya oksigen, contohnya nitrogen. Bukan maksudnya non-hydrocarbon dia tak ada langsung carbon hidrogen. Dia ada carbon, dia ada hidrogen dan dia ada elements yang lain. Tapi kalau hydrocarbon dia hanya ada carbon dan hidrogen sahaja. Okey, pecah lagi bawah. Okey, kat sini kita ada saturated hydrocarbon. Okay, saturated hydrocarbon dan sini unsaturated hydrocarbon. Okay, satu hydrocarbon yang tepu yang hanya mempunyai single bond sahaja. Okay, yang ini unsaturated maksudnya sama ada dia ada carbon double bond ataupun carbon triple bond. Okay, saturated maksudnya dia penuh. Bila penuh dia dah tak boleh masuk dah. Dia tak ada boleh mengalami penambahan sebab dia dah single. Tapi kalau dia ada double, dia ada triple, maksudnya dia unsaturated. Okay, itu classification dia lah. Kalau yang ini non-hydrocarbon, dia ada carbon, hydrogen dengan yang lain lah. Macam kita tengok tadi, phones
Okay, phosphorus, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan kita ada ikatan dia dengan fluorine, chlorine, bromine, iodine. Okay, ikatan dalam compound tu ada carbon, hidrogen. Okay, setakat ni ada soalan? Tak ada. Tak ada? Alright, okay. So yang ni teacher dah cerita. Okay, ini baru general tau. General of carbon compound. Okay, and then combustion of carbon compound. Okay, all organic compounds containing carbon, hydrogen, oxygen burn completely in oxygen to form carbon dioxide and water. Okay, sekiranya tindak balas tu berlaku secara complete, bermakna pembakaran carbon compound tu complete in excess oxygen, dia akan menghasilkan carbon dioxide and water. Okay, tapi kalau dia punya pembakaran tu tak complete, apa maksud tak complete? Sebab dia tak cukup oksigen, dia punya produk akan menghasilkan carbon monoxide, carbon soot. Okay, itu beza combustion of carbon compound. Ingat ada dua combustion carbon compound, satu in excess oxygen, produk dia adalah carbon dioxide and water, dan satu lagi adalah in excess oxygen, dia akan menghasilkan carbon monoxide dan carbon. Okay, soot tu jelaga lah. Okay, setakat ni ada masalah? Faham ke tak faham? Tak faham cakap tak faham. Okay tak? Cikgu, kan combustion yang incomplete tu maksudnya tak cukup oksigen Ya, tak cukup oksigen. In excess oksigen. So kalau tak cukup oksigen, dia akan, apa dia macam lari ni, tengok je kat sini. Sekejap. Okay, kalau tak cukup oksigen, dia tak akan menghasilkan carbon dioxide and water. Okay, okay. So yang ini carbon unique ni, awak kan tahulah ni maksud dia. Ni semua dekat handbook awak ni. Okay, this is hydrocarbon, carbon compounds. Ni yang teacher cakap dengan awak tadi. Okay, and then ni kalau kita tukar dia, kita pecahkan lagi daripada organic, inorganic. So maksudnya yang kita sebut tadi hydrocarbon dan hydrocarbon tu dia under organic lah. Okay, dia under organic. Alright, okay, ini adalah combustion product of organic compounds. Okay, organic compounds apa tadi? Dia adalah bahan bakar lah. It burns its excess oxygen to form carbon dioxide and water untuk complete combustion. Okay, incomplete combustion, not enough oxygen, dia akan menghasilkan carbon monoxide and carbon. Okay, and water will be formed. Alright, okay, ini baru mukadimah untuk carbon compound sahaja. So sekarang kita nak masuk pada subtopik yang pertama, which is alkene. Okay, ini adalah subtopik yang pertama. Yang kedua lah sebenarnya. Okay, alkenes. Okay, so boleh? Ada soalan tak sebelum kita masuk? Ada? Ada. Tak ada Okay, so macam kita tengok tadi kan, hydrocarbon dia terbahagi kepada dua tau. Satu tadi saturated kan, satu lagi unsaturated. Okay, ni yang hydrocarbon yang non-hydrocarbon tadi. So sebenarnya saturated tu kan teacher kata saturated maksudnya dia hanya ada single bond sahaja, single bond of antara karbon dengan karbon. So itu kita panggil dia sebagai alkenes. Okay, so sekarang kita nak belajar homologous series. Okay, so apa itu homologous series? Homologous series ni dia macam keluarga. Maksudnya awak akan belajar keluarga carbon compound. Okay, so dalam silibus awak kita akan belajar homologous series. Nama dia homologous series. Homologous series. Tengok ni. Homologous series. Okay, kita akan belajar beberapa homologous series. Yang pertama adalah alkenes. Okay, yang kedua adalah alkenes. Okay, yang pertama alkenes, yang kedua alkenes. Yang ketiga adalah alkohol. Okay, yang keempat adalah carboxylic acid. Okay, dan yang kelima kita ada ester.
Okay. So ada 5 homologous series yang kita akan belajar. Okay, lepas tu ada lagi lah sambungan-sambungan dia. Okay, dalam carbon compound juga. Okay, so sekarang ni kita baru nak masuk homologous series yang pertama. Okay, bila sebut dia kata what is the name of the homologous series. So kita panggil homologous series, nama dia sama ada alkenes, alkene, alkohol, carboxylic acid, ester. Itu nama homologous series. Alright. Okay, so untuk hari ni kalau sempat kita masuk alkene dengan alkenes, kalau tak sempat kita masuk alkenes sahaja. Okay, so nama homologous series dia, sebab tu teacher kata dia tak susah tau, tapi dia banyak. Bila dia banyak, jadi awak mesti kena ada nota. Awak kena ada nota. Sebab nota awak tu akan tentukan ada kolom homologous series dan dia punya ciri-ciri yang sepatutnya awak tahulah. Contohnya dia punya general formula, dia punya chemical properties, physical properties. So dia banyak. Okay, so kalau awak tak buat nota, awak takkan ingat dan awak takkan hafal benda ni. So gunakanlah masa yang ada di rumah tu sebaik-baiknya untuk awak siapkan nota-nota awak. Alright. Okay, so alkenes ni dia adalah sejenis hydrocarbon yang saturated. Okay, apa maksud saturated? Dia ada single bond. Okay, dan dia hydrocarbon bermakna dia hanya ada carbon dan hidrogen sahaja. Okay, dan untuk pengetahuan awak, teacher katakan carbon dia unik sebab dia ada 4, dia boleh membentuk 4 covalent bond. Okay, dengan diri dia sendiri ataupun dengan elements yang lain. Okay, so tengok kalau perasan kat sini carbon ni kan semua mesti ada 4 ikatan. 1, 2, 3, 4. Yang ni 1, 2, 3, 4. Ini 1, 4. Okay, dia mesti ada 4 ikatan. Okay, carbon atom has 4 valence electron. Okay, so dia memerlukan 4 elektron untuk reach octet. So that's why dia membentuk satu carbon atom membentuk 4 ikatan. Okay, hidrogen pula dia ada 1 valence electron. Dia perlukan 1 elektron lagi untuk reach duplet electron arrangement. That's why lah 1 bond to each hydrogen atom. Okay, carbon and hydrogen atom can bond to each other to form very extensive and molecular. Okay, ni tak ada apa. Okay, so this is alkenes. Okay, contoh alkenes. Okay, bila sebut molecular formula, okay, maksudnya kita tengok berapa banyak ada carbon dia. Carbon ada 2, C2, H 1, 2, 3, 4, 5, 6, H6. So ini molecular formula. Ini kita panggil structural formula. Okay, so yang ini chemical molecular formula, structural formula. Okay, apa maksud molecular formula? Dia adalah actual number of atom of each element in a compound. Okay, remember dia berada di bawah chemical formula. Okay, so apa yang penting awak tahu? First thing adalah nama homologous series. Nama homologous series ni adalah alkene. Okay, itu nama homologous series. General formula dia adalah CnH2n plus 2. Di mana N adalah bilangan carbon of molecule. Bermakna sekiranya awak tahu dia punya carbon 5. So C5, H 5 kali 2, 10. 10 tambah 2, 12. C5H 12. So ini adalah dia punya molecular formula dan awak kena draw structural formula dia ada 5 carbon dan 12 hydrogen. Okay, faham? Faham ke tak? Faham. Faham. Okay. So Teacher. kita, Kalau contohnya dia C2H6 kan, kenapa tak boleh kecilkan? sebab kita panggil dia molecular formula, kita tak panggil dia empirical formula. Sebab kenapa kita nak kena tahu dia punya molecular formula? Sebab kita nak lukis dia punya structural formula. Kalau awak buat dia punya empirical formula, dia dah simplify. Itu adalah ratio. Bila ratio actual number, bila awak lukis dah tak betul lah, faham tak? Sepatutnya kalau dia C6 jadi C3 je sebab dia dah simplify. So sebab tu kita panggil dia molecular formula. Faham? Faham. Alright. Terima kasih teacher. Okay. So this one is how you name the alkenes. Okay.
Okay, alkanes ni dia ada nama dia, kita panggil stem dengan suffix. Okay, stem ni dekat depan. Okay, dia adalah bagi tahu berapa carbon atom, number of carbon atom. Okay, suffix ni adalah nama bapa lah senang cerita. Okay, sekarang dia adalah, nama family dia adalah alkanes. So, anak-anak dia semua mesti berbin atau berbentikan in. Okay, dia kat belakang dia mesti in. Okay, itu nama belakang. Okay, nama prefix is added to the beginning of the stem till the number of carbon atom. Okay, prefix ataupun stem, okay, dia adalah menunjukkan berapa banyak karbon. Okay, untuk prefix yang ini, yang awak kena hafal ni. Sekejap. Okay, yang ini, dia kan bukan untuk alkane je, untuk semua. Untuk semua homologous series, nama depan tidak berubah. Contohnya kalau ada dua orang nama Adam. Okey, Adam. Tapi Adam bin apa? Satu Adam in sebab bapa dia in. Okey, satu Adam in sebab bapa dia alkin. Macam tu ah. Okey, tapi nama depan tu tetap sama. Okey, bergantung pada berapa carbon atom. Kalau satu kita panggil meth in. Okay, methane lah, meth in. It adds in, ethane. Okay, meth add prop, but, pen, hex, heps, oct, non, dec. Okay, yang ini tak berubah untuk semua homologous series. Yang berubah hanya nama bapa. Kalau alkane, belakang dia mesti in. Alkene, belakang dia mesti in. Alkohol, belakang dia mesti anol. Okay, kalau ester, belakang dia mesti oid. Macam tu. Okay, so yang depan mesti sama. Okay, so kena hafal. Macam mana nak hafal? You buatlah. Kalau teacher cakap, Mama eat papaya but Papa has hidden orange next door. Okay, itu kalau nak hafal lah. Okay, kalau tak nak awak ikutlah cara-cara awak sendiri. Yang penting awak bila sebut je octane. So you terus tahu oct adalah 8. In adalah alkane. So alkane general formula dia adalah CnH2n plus 2. So what is the molecular formula? C8H, 8 kali 16, 18. Gitu. Tu cara dia. Faham? Cikgu, faham. Faham? Kalau 10 karbon atom 10 nampak. carbon atom dia jadi decane. Decane. 10. Kenapa? Tak boleh. Tak pernah jumpa. Memanglah tak pernah jumpa. Yang lain pun kau tak pernah jumpa. Cukup sekadar kau berkenalan sampai 10. Itu pun dalam soalan takkan tanya pun sampai 10. Memang tak ada. Paling banyak pun teacher rasa sampai pen je. Pentane, methane, ethane, propane, butane, pentane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, decane. Tu je. Okay, janji tahu. Kalau hep 7, non 9. But 4. Macam tu. Okay, macam ni kan. Okay, but tunjuk nama number of carbon atom. In nama bapa dia, alkene. Okay. Faham? So, macam ni kan. Okay. Methane, ethane. Ini molecular formula. Ini structural formula. Okay, cara-cara awak nak lukis. Okay, cara-cara untuk melukis. Bila awak nak lukis, make sure lukis dulu dia punya bilangan karbon. Baru lukis. Okay, contohnya kalau kita ada 6. 6 apa? C6, H berapa? H berapa? 14. Nama dia apa? 14. Hexane. Hexane. Okay, pandai. Okay, so cara awak nak lukis structural formula, lukis dulu carbon dia. Carbon 1, 2, 3, 4, 5,
6. Tu cara dia. Okey, cukup tak 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, bila dah cukup 6, ingat satu karbon mesti ada berapa ikatan? 4. Okey, cukupkan ikatan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dah cukup. Bila dah cukup, baru awak letak hidrogen. Ada berapa hidrogen? 14. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14. Tarang! Dah siap. So this is hexane punya structural formula. Okey, ada soalan? Tak ada, cikgu. Okey, faham Faham. Faham je. Seterusnya kita pergi pula pada dia punya physical properties. Okay, physical properties apa? Physical properties adalah benda yang selalu awak nampak lah through experiment. Contohnya melting and boiling point, physical state at room temperature, solubility, density, electrical conductivity. Okay, itu physical properties. Okay, melting point and boiling point dia low. Okay, yang ni kena ingat dia punya physical state at room temperature. Kalau daripada methane sampai butane dia gas, pentane ke atas dia liquid, sampai kat sini dia solid. Okay, lepas tu kita ada solubility, dia adalah insoluble in water. Kenapa? Sebab dia adalah covalent compound. Covalent compound kan dia insoluble in water but soluble in organic solvent. Okay. And then the density of alkane increase with increasing number of atom but they still lagi less dense than water. Okay. Hence alkali form the upper layer. Maksudnya kalau dalam bekas tu ada air, mesti alkane tu berada dekat atas, air dekat bawah. Sebab memanglah dia punya density bertambah dengan bertambahnya bilangan carbon atom but still dia lebih ringan daripada air. Okay, electrical conductivity confirm lah tak boleh conduct electricity in any state. Kenapa? Sebab dia adalah covalent compound, dia do not have free ion. Sebab dia hanya ada molekul sahaja. Okay, and then okay, yang ini adalah reason kenapa melting and boiling point dia increase. Okay, kenapa? Sebab of course lah number of carbon atom per molecule increase. Bila number of carbon atom increase, size dia makin besar. Attraction forces between molecules tu makin strong. So more heat energy is required to overcome the forces. So bila sebut pasal melting and boiling point, dia mesti cakap pasal dia punya more heat or less heat to overcome the forces. Okay, setakat ni faham? Okay, itu baru physical properties tu. Tak masuk chemical properties lagi. Okay. Alright, so this one is handbook lah. Okay, this one is handbook. Kalau ada handbook tu awak boleh isi lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and then dia punya nama. Okay. Okay. Molecular formula for shows apa. Okay, so this is the structural formula. Okay. Okay, physical properties kita dah tengok dah. Okay. Alright. Physical properties. Okay, untuk chemical properties pula, okay, alkanes ni dia unreactive compounds, okay, dan dia adalah saturated. Okay, bila saturated kan, dia tak boleh nak tambah apa-apa bahan. Maksudnya sebab semua dah penuh, semua karbon dah ada 4 ikatan, dia tak ada tempat kosong dah untuk masuk. Okay, the strong carbon and carbon hydrogen bonds must be broken for the alkanes to react. Okay, walaupun dia tak boleh react, tapi dia boleh react
dengan oksigen dengan halogen. Okey, dia walaupun dia tak boleh tambah tapi dia boleh tukar. Maksudnya hidrogen keluar, oksigen masuk. Sekejap Hello. Salah kenapa? Sekolah aku di kelas. Teacher, mana teacher? Tengah call kan.
Okay, sorry. Siapa panggil teacher tadi? Siapa panggil teacher tadi? Yuhu. Awak ni ada ke tak ada ni? Ke dah disconnect dah? Ada teacher. Apa? Masih wujud. Jangan. Okay, so kita balik pada chemical properties of alkanes. Okay, tadi dah tengok physical properties. So chemical properties untuk alkanes ada 3 ke 2. Okay, satu combustion, satu lagi substitution. Okay, 2 je. Okay. Combustion macam tadilah, okay, kalau complete combustion in excess oxygen, dia akan menghasilkan carbon dioxide and water. Okay, kalau incomplete combustion, dia akan menghasilkan carbon dioxide, water dan carbon or carbon monoxide. Okay, so itu beza antara complete combustion dengan incomplete combustion. Okay, yang ini rasanya teacher skip lah. Okay, ini chemical equation methane. Methane CH4. Burns in excess oxygen, maksudnya plus oxygen lah. Okay, so complete oxygen dia akan menghasilkan carbon dioxide and water. Okay, yang ni rasanya boleh balance sendiri nanti. Okay, kalau insufficient, inilah dia punya produk. Okay, itu untuk combustion. Okay, alkanes paling senang lah. Kenapa? Sebab dia hanya ada 2 je chemical property. Satu combustion, satu lagi substitution. Okay, so substitution ni apa? Okay, dia adalah reaction in which an atom or group of atom in a molecule replaced by another atom. Okay, only happen in the present, mesti present ada UV ataupun sunlight. Okay, in this reaction, each hydrogen atom, okay, setiap hydrogen akan digantikan dengan halogen. Okay, so untuk yang ini, okay, untuk substitution, okay, dia memang akan ganti dengan halogen sahaja. Okay, 2 main character of substitution. Okay, dia akan reaction occur when alkanes react with halogen. Okay, halogen such as chlorine or bromine. Okay, this reaction mesti occur in the presence of UV ataupun sunlight. Okay, itu adalah dia punya two main characters. Okay, alright, let's say kita ada tindak balas antara methane dengan chlorine. Okay, dan ada presence of sunlight. Okay, name all the product form. Okay, step yang pertama. Okay, okay, dengar betul-betul teacher nak cerita ni, nanti awak tak faham. Okay, step yang pertama, sebab dia tak tukar terus tau, dia tukar satu-satu. Okay, so daripada daripada methane, okay, CH4, okay, CH4 react dengan chlorine. Okay, so what will happen, okay, ni kita lukis dulu, CH4, okay, tambah dengan chlorine. Okay, so satu hidrogen akan keluar. Okay, satu hidrogen akan keluar dan klorin akan masuk. Okay, so dia akan jadi apa? Okay, dia akan jadi dia akan ganti tempat ni, klorin ni. Okay, dia akan jadi CCl. Okay, masih dekat sini masih lagi H. Okay, so apa jadi dengan hidrogen ni tadi? Hidrogen tu kan dah keluar, so dia akan combine dengan Cl yang ini. So jadi plus HCl. So basically dia jadi CH3Cl plus HCl. Macam tu lah. Okay, itu step yang pertama. Okay, bila step yang kedua, okay, daripada sini. Okay, daripada sini CH3Cl react lagi dengan Cl. So yang ini pula keluar. Okay, yang ini pula attack kat sini. Okay, so produk dia akan jadi, gantilah Cl kat sini. So dia akan jadi CH2Cl2 plus sama juga hidrogen akan datang kat sini, HCl lagi. Okay, so sampailah
sampailah bila last kali produk dia akan jadi CCl4 plus HCl. Bermakna dia dah substitutekan semua hidrogen dengan klorin. Okey, itu kita panggil substitution reaction. Okey, dengan kehadiran UV. Okey, faham? Teacher, kenapa HCl tu tak ada perubahan? Tak ada perubahan maksudnya? Kan hidrogen tu kan disubstitute dengan Cl. Lepas tu kenapa dia macam Sama je. mana pergi Okey, hidrogen tu? okey. Step satu ni adalah tindak balas yang lain. Maksudnya dah HCl ni dah habislah kat sini. So okey, sekarang ni yang ini pula. Okey, yang ini pula. Yang ini pula react kat sini dapat lagi HCl yang ini. Faham tak? Maksudnya ini dengan ni tak ada kena-mengena. Kiranya ini produk untuk step 1, yang ini produk untuk step 2, untuk step 3. Macam tu, faham tak? Maksudnya dia tak ada kena-mengena pun. Cikgu, kalau kita balancekan equation. Balancekan equation. Sekejap saya tengok sekejap. H4, 3, 4. Kenapa? Cl2. Tak balance ke? Balance je kan? Sebab dia tak berubah pun, dia berubah tempat je. Betul tak? Contohnya kalau yang first. Teacher boleh tak ulang balik sekali proses? Sekejap Yang mana? Mana? Yang mana yang tak faham? Teacher, Ya. saya nak tanya apa ni, kan yang step 1 tu kan yang CL tu kan dah jadi HCl kan. Lepas tu yang step 2 tu dia CL yang lain pula Dia sel-sel yang lain pula. Oh, okay, thank you teacher. So dia tak ada kena-mengena lah. Faham tak? Ni CL yang ni dah masuk kat sini. Okay, lepas tu yang kedua pula. So yang ketiga pula. Dia punya proses tu one by one. Dia bukan apa? Dia bukan satu-satu. Dia bukan semua. Semua ganti terus. Step by step. Maksudnya ada 4 equation yang berbeza ke? Ya, 4 equation yang berbeza. Betul. Faham? Oh teacher, jadinya yang CH yang ada 4H tu dia perlukan 4 CL lah. Satu tu perlukan 4 CL baru jadi sampai habis. Yes, betul. Betul, dia kata equation dia asing-asing lah. Equation yang pertama dia adalah, equation yang pertama dia yang CH4. Ni, yang ni. CH4 plus Cl2 jadi CH3Cl plus HCl. Itu equation yang pertama. Equation yang kedua dia dah jadi CH3Cl plus Cl2. So jadi CH2Cl2 plus HCl. Faham tak? So dia ada 4 equation yang berbeza. Faham tak? Sampailah the last one is CH3 plus siapa tadi? Plus Cl2. So produk dia adalah CL4. CCl4 plus HCl. Dia the last one. Betul tak? So sama kan, hidrogen ada 1. Kat sini ada 1, karbon,
klorin ada 5, sini ada 5 dah. Dia memang balance pun sebab dia tak berkurang kan. Sebab dia memang sama. Cuma dia substitute sahaja. Dia substitute sahaja. Okay, faham? Teacher, Hmm. maksudnya step 1 tambah Cl tambah klorin. Lepas tu step kedua tambah klorin yang berbeza ke masih klorin yang sama? Klorin yang berbeza lah sebab klorin yang sama Okay, dah faham. masuk. Dia Okay, maksudnya 4 kali tambah klorin. Okay? Faham? Faham. Okay. So, ada soalan lagi? Yang hasil ni nama dia apa, cikgu? Hasil dia ni tetrachloromethane. Okay, tetrachloromethane ataupun dia kalau satu dipanggil chloromethane, kalau dua dichloro, kalau tiga trichloro, kalau empat tetra. Faham? Faham. Faham. Teacher. Ya. Tanya kalau kalau soalan macam ni memang kena buat 4 step je. 4 step je. Memang kena 4 step. Yang penting kena syarat dia mesti kena ada UV. Kena ada UV kat sini, UV. Okay? Faham tak? Okay, teacher. Okay, so basically itu yang kena ingat lah. Okay, physical properties. Chemical properties ada 2. Okay, ada combustion, ada satu lagi ada substitution. Okay, alkenes ni macam itu je. Tapi bila dah masuk alkenes dia adalah unsaturated hydrocarbon. Bila unsaturated hydrocarbon, dia banyak reaction. Okay, dia banyak chemical properties dia. Maksudnya banyak chemical, dia boleh react dengan apa, menghasilkan apa. So ini baru alkane sahaja yang masuk. Okay, setakat tu dulu ke nak sambung ke alkenes? Sepatutnya lepas ni adalah isomerism. Cumanya teacher tak nak masuk lagi isomer. Teacher nak habiskan alkenes, baru teacher masuk isomer. Okay? Nak sambung alkenes ke? Ke tak nak dah? Nak bertenang? Tak nak. Kau kalau tanya memang tak nak bukan? Cikgu nak tanya soalan sekejap cikgu. Apa dia? Yang tadi produk tadi tu, yang tu digelar sebagai alkane juga ke? Bukanlah. Bila dia dah tetrachloromethane, tu bukan dalam. Dah bukan. Bukanlah, of Sebab course. dia bukan hidrogen dah. Dia dah ada klorin. Dia dah jadi bukan hidrokarbon. Dia dah jadi non-hydrocarbon. Sebab dia ada karbon, dia ada hidrogen dan dia ada klorin. Okay. Right? So dia punya reactant je lah yang alkane. Okay? Alright, ada soalan lagi? Tak ada. Teacher, saya pula ada soalan. Apa dia? Possible ke kalau soalan tu dia tanya ethane, bukan methane? Selalunya dia tanya methane. Memang kalau dalam buku teks pun contoh yang dia bagi methane. Okay, substitution ni hanya untuk methane selalu ni lah yang awak belajar. Okay. Kalau ethane pun sama je step dia. Cuma dia lebih banyak karbon dengan hidrogen. Tapi selalunya methane lah. Tak pernah lagi teacher jumpa setakat ni ethane. Mesti methane. Okay, thank you teacher. Alright, lagi?
Teacher. Teacher lepas tu kau diam kan? Kan ada 4 equation tu kan. Kalau dalam exam, kita just tulis 4 equation tu je kan. Tak ada explanation pun kan. Tak adalah. Tapi awak kena ingat ni, two main characters ni. Okay? Okay. Dah. Okay, thank you teacher. Dah. Okay, so get ready lah. Awak mungkin akan masuk sekolah dalam bulan depan juga kot rasanya. Dan memang akan form 5 je yang masuk sekolah dulu. So, apa-apa pun, selamat Hari Raya. Sebabnya lepas raya baru masuk sekolah. Okay, PKP dilanjutkan lagi sampai 9 bulan. Okay, jadi sama-samalah bertabah. Okay. Ingat teacher cakap, tolonglah buat nota. Okay, buatlah nota untuk kesediaan awak. Walaupun awak rasa awak SPM lambat lagi. Okay, dan mungkin you rasa lega sebenarnya sebab you ada banyak masa untuk belajar. Tapi kita tak tahulah. Tak tahu apa yang jadi. Even UPSR pun dah tak ada. PKP pun dah tak ada. Okay, so kalau teacher jadi awak, teacher akan rasa risau dengan masa depan teacher ni. Jadinya, cubalah jalankan kehidupan dengan norma yang baru ni. Apa panggil new normal kan? Norma baru ni. Cumanya kena sesuaikan diri lah. Teacher tahu awak rasa bila belajar online ni tak sampai, tak sama, lain, slow, internet lambat. Banyak kekangan, teacher tahu, teacher faham benda tu. Tapi we have no choice, okay? Tak ada cara lain. Okay, siapa yang macam rasa memang tak boleh sangat nak ni, cubalah. Teacher akan cuba downloadkan dan hantar dan awak kena usaha sendirilah untuk belajar. Okay, kalau rasa-rasa paling susah pun, cuba belajar sendiri, one by one dengan teacher. Apa yang tak faham, tanya personal. Ada je kawan-kawan awak yang tanya. Okay, so untuk memantau awak 24 hours di rumah adalah perkara yang agak mustahil lah untuk cikgu-cikgu ni. Jadi masing-masing punya effort. Okay, masing-masing punya effort untuk awak berjaya sebenarnya. Okay, kalau orang tanya kau batch apa? Batch PKP. Sedang kan nak cakap kan, batch PKP je. So kena usaha lebih lah benda ni. Ingatkan kawan awak, okay, yang sentiasa buat IG live, sentiasa batch COVID, sentiasa WhatsApp status dia seminit sekali, IG status dia selang 5 saat, kan? Tapi kelas tak masuk. Manalah cikgu-cikgu ni tak mengamuk, mana cikgu tak pegang, kan? Tapi kata internet tak dapat, assignment tak hantar. Ni kalau cikgu hangin ni sampai dah kat rumah kau ni, cari alamat pergi rumah kau terus. So awak kena stay motivated. Awak kena ingat, okay, yang awak ada tanggungjawab untuk SPM. Sebab benda ni semua bukan kita yang nak, kan. Jadi kita kena pandai sesuaikan diri dengan keadaan. You tak boleh kata tak boleh nak belajar, tak dapat apa pun. Sebab cuba you fikir, kalau kita dah masuk sekolah nanti, adakah kita akan menghabiskan masa untuk ulang balik segala-galanya? Yang teacher hari tu macam tak faham lah masa belajar online. So secara normalnya, secara logiknya, adakah you rasa teacher perlu ulang balik semua benda untuk you? Okay, kalau you tak usaha sekarang. Jadi tolonglah, you kena berusaha juga. Sebab you tak boleh cakap, alah tak apa nanti balik sekolah belajarlah. Tak boleh. Kalau tidak kau akan tertinggal nanti. So you kena go with the flow. Kena ikut flow betul-betul. Supaya awak tak tertinggal nanti. Okay, sebab bila kita dah buka sekolah, memang kita akan nak kerja habis syllabus pula. Okay, kita tak ada masa dah nak kena ulang balik apa yang hari tu. Awak rasa cikgu ni banyak masa ke untuk ulang semua benda? Tak. Okay, so memang mungkin kalau ulang pun dia hanya macam secara surface je. Maksudnya kita refresh balik je. Bukan nak maksud nak mengajar balik satu-satu.
So you kena usaha juga sendiri. Kan teacher banyak forward dekat awak. Berlambak tu dekat online tu, cikgu-cikgu yang mengajar online tau, yang record, yang banyak session, ada yang dekat IG, dekat YouTube. You usahalah untuk cari. Okay, usaha untuk cari, tengok, dengar dan faham. Okay, jangan hari-hari cuba berubah. Kalau hari-hari awak sebab dia duduk kat rumah memang tidur lepas sahur, bangun pukul berapa tak tahu. Cubalah berubah. Okay, sebabnya awak kena ingat awak ada tanggungjawab nak SPM. Okay, teacher tunaikan tanggungjawab teacher. Teacher mengajar awak ni dekat sekolah ni, tahu tak? Sebab teacher tahu dekat rumah teacher memang internet memang sangat slow, so teacher kena berusaha untuk ke sekolah untuk buat kelas dengan awak. Okay, jadi awak pun kena ada usaha untuk datang kelas teacher, ataupun kalau tak boleh sangat tengok video teacher hantar. So satu je lah, sekarang ni kita je yang boleh motivatekan diri kita sendiri. Okay, kita tak payah nak harapkan orang lain. Okay, apa yang awak tengok apa dekat rumah tu, adakah you masih lagi menghafal? Okay, so sebab kita akan kembali normal. Cuma you kena banyak-banyak doa je lah. So sesuaikan diri dengan keadaan lah sekarang. Sebab ada yang down, ada yang macam dah malas nak duduk rumah, dah boring, ada yang terlalu selesa. Keluarlah daripada zon selesa awak. Keluarlah, okay. Belajar, buat jadual, belajar hari ni cover apa, hari ni cover apa. Ini masa yang paling baik sebenarnya untuk awak cover semua benda yang awak tak cover. Selesaikan apa-apa yang awak tak siap. Okay, so tu je lah kot. Kan teacher yang awak tahu pada mobil tak boleh nak stop. Jadi kita jumpa next class lah. Rasanya ada lagi kot kelas saya satu sebelum cuti raya ni kan. Sebelum cuti sekolah. Nanti dah cuti sekolah awak cuti lah. Sekarang ni sepatutnya tanggungjawab awak adalah belajar lagi sebab awak masih sekolah. Faham tak? Jadinya bila cuti nanti awak cuti. Bila sekolah awak sekolah. Cuma kita punya perbezaannya kita berada di rumah masing-masing je. Paksa you kena belajar. Dan ini bukan cuti holiday suka-suka kau makan angin duduk kat rumah. Jadi tu je lah. Okay, so thank you very much class. Okay, and stay safe, stay at home. Okay, and selamat berpuasa. Alright, Assalamualaikum. Thank you teacher. Thank you teacher. Thank you teacher. Salam. Thank you teacher. Thank you teacher. Thank you Thank you teacher. Thank you teacher. Stay safe. Okay, bye. Bye teacher. Bye teacher. Thank you teacher. Teacher. Right. Thank you teacher. Jangan lupa isi attendance kejap lagi teacher nak tutup dah. Teacher, Ya. Syukron. Sama-sama. Bye.